lihat bagian yang ketujuh, bagian fungsian pengeluaran. Bagian ini adalah bertanggung jawab untuk menghasilkan produk melalui proses transformasi, yaitu menukarkan daripada input kepada output. Kita lihat tujuan bagian fungsian pengeluaran. Pertama, memastikan adanya kelancaran proses pengeluaran. Yang kedua, memastikan proses pengeluaran ini dapat memaksimumkan keuntungan dan pada masa sama meminimumkan kos pengeluaran. Cikgu ulang balik, bagian ini bertujuan memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kos pengeluaran. Yang ketiga, dapat mengelakkan pembaziran sumber. Kita lihat pula peranan bahagian fungsian pengeluaran. Yang pertama, dapat merancang dan menjalankan proses pengeluaran. Yang kedua, dapat menghasilkan produk yang boleh memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang ketiga, dapat menghasilkan produk yang lebih berkualiti, dan seterusnya dapat mengawal proses pengeluaran. Baik, kita masih lagi di bahagian fungsian pengeluaran. Apakah tanggung jawab pengurus bahagian pengeluaran? Yang pertama, tanggung jawabnya adalah kawalan awalan. Apa yang dikatakan kawalan awalan? Memastikan bahan input sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan berkualiti. Bagian ini juga dipanggil berbentuk pencegahan. Sebagai contoh, pengurus bagi pengeluaran ini kena memeriksa bahan-bahan mentah ataupun mesin ataupun peralatan sebelum bermulanya proses pengeluaran. Yang kedua, tanggung jawab kawalan semasa. Apa yang dikatakan kawalan semasa? Di mana kawalan input yang sedang diproses ataupun perkhidmatan sedang dijalankan. Juga dikenali sebagai kawalan pengesahan. Bertujuan untuk memantau aktiviti pengeluaran supaya dapat membetulkan kesilapan jika berlaku. Di bahagian ini terdapat kawalan pengeluaran, kawalan utility mesin, dan kawalan pekerja. Baik, kita lihat bahagian yang ketiga, yaitu kawalan selepas. Apa yang dikatakan sebagai kawalan selepas? Merupakan bahagian yang memastikan output dapat memenuhi standar piawaian yang ditetapkan. Seterusnya di bahagian ini adalah membuat pemeriksaan produk sama ada secara manual ataupun secara otomatik. Seterusnya bahagian yang ke-8, yaitu bahagian fungsian pemasaran. Bahagian ini lebih kepada mengenal pasti jenis produk, menetapkan harga, menghindar dan membuat promosi produk bagi bertujuan menggalakkan pengguna untuk membeli produk tersebut atau perkhidmatan tersebut. Kita lihat tujuan bagian fungsian pemasaran. Yang pertama, bagi mewujudkan pertukaran antara penjual dan pembeli. Yang kedua, tujuan bagi barang dapat diagihkan kepada pengguna dengan lebih cepat atau pantas. Yang ketiga, dapat mewujudkan permintaan bagi sesuatu barang ataupun perkhidmatan. Kita lihat peranan bahagian fungsian pemasaran. Yang pertama, dapat membangunkan pasaran. Yang kedua, dapat menghasilkan dan mengedarkan bahan-bahan publicity. Yang ketiga, dapat menjalankan penyelidikan pasaran tentang maklum balas suatu produk ataupun perkhidmatan. Yang keempat, menjalankan berbagai promosi yang sesuai, termasuklah jualan langsung, publicity, pengiklanan, dan sebagainya. Yang keempat, dapat mengemas kini file, profil pelanggan yang sedia ada. Baik, kita masih di bagian fungsian pemasaran. Terangkan campuran pemasaran sebuah perniagaan. Baik, campuran pemasaran ini mempunyai 4 elemen. Yang pertama, produk. Dalam bahasa Inggris, produk. Produk ataupun produk ini dikaitkan dengan merancang produk yang baru
ataupun membungkus produk ataupun menguji produk dalam organisasi. Yang kedua adalah tempat, dalam bahasa Inggris place, yang kita kenali juga sebagai tempat untuk mengedarkan ataupun mengagihkan sesuatu produk sehingga sampai kepada pengguna. Yang ketiga adalah harga ataupun price, di mana pengurus akan meletakkan harga yang berpatutan mengikut keadaan semasa. Dan seterusnya promotion merupakan promosi yang memberitahu, memujuk atau mempengaruhi pengguna supaya membeli produk tersebut ataupun perkhidmatan. Jadi kalau kita lihat di sini, dia melibatkan produk, place, price, promotion. Jadi konsep ini kita panggil konsep 4P ya. Jadi apa itu campuran pemasaran? Merupakan satu strategi untuk meningkatkan permintaan sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Seterusnya kita lihat bagian yang ke-9, bagian fungsian pengagihan. Bagian ini lebih kepada bertanggung jawab mengagihkan barang daripada pengeluar sampailah kepada pengguna pada tempat dan masa yang ditetapkan. Kita lihat tujuan bagian fungsian pengagihan. Yang pertama, memastikan barang ataupun perkhidmatan dapat diterima oleh pengguna. Yang kedua, memastikan saluran agihan yang dipilih adalah sesuai ataupun yang betul. Dan yang ketiga, memastikan jenis pengangkutan yang sesuai dengan jenis barang ataupun perkhidmatan. Baik, kita lihat peranan bagian fungsian pengagihan. Yang pertama, memastikan barang dapat disimpan dengan selamat dalam gudang. Yang kedua, memastikan barang yang ditempat sentiasa berkeadaan dalam keadaan yang baik. Dan yang ketiga, dapat menyediakan jadwal penghantaran dan jadwal pergerakan barangan. Dan yang keempat, dapat memilih saluran agihan yang sesuai dan dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Baiklah, kita masih lagi di bahagian fungsian pengagihan. Terangkan 4 jenis saluran agihan bagi sesebuah organisasi perniagaan. Kita lihat saluran 1, merupakan pengeluar kepada pengguna. Apa itu saluran 1? Pengeluar kepada pengguna juga dipanggil sebagai saluran pemasaran langsung. Bagian ini merupakan hubungan secara langsung antara pengeluar kepada pengguna, yaitu tanpa melibatkan orang tengah. Dan biasanya produk yang dihasilkan adalah barang yang tidak tahan lama seperti hasil pertanian, barang yang bernilai tinggi seperti kereta, ataupun perkhidmatan gunting rambut. Kita lihat saluran yang kedua, pengeluar kepada peruncit kepada pengguna. Saluran 2 ini merupakan saluran ini mempunyai orang tengah, yaitu peruncit, di mana hanya melibatkan satu orang tengah, sesuai untuk barang tahan lama dan memerlukan hikmat nasihat seperti peralatan elektrik, yang memerlukan nasihat bagaimana menggunakan peralatan elektrik tersebut, ataupun menjual pakaian, barang-barang kosmetik. Seterusnya saluran 3, yaitu pengeluar kepada pemborong, kepada peruncit, kepada pengguna. Saluran 3 ini antara lain adalah saluran ini mempunyai 2 tahap orang tengah, yaitu pemborong dan peruncit. Biasanya sesuai untuk barang keperluan harian seperti minyak makan, beras, dan sabun yang biasanya terdapat di kedai runcit. Saluran 4, daripada pengeluar kepada ejen, kepada peruncit, kepada pengguna. Biasanya saluran ini mempunyai 2 tahap orang tengah, yaitu
agen dan peruncit, dan biasanya pengeluar melantik agen bagi untuk mengedarkan barang kepada peruncit. Contohnya buku-buku rujukan SPM ataupun buku kerja SPM, majalah dan sebagainya lah. Baiklah, kita lihat bahagian yang ke-10 merupakan bahagian fungsian jualan. Bahagian ini adalah sangat penting dalam suatu organisasi kerana dia melibatkan urus niaga yang memberikan nilai tambah, dan dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Baik, kita lihat tujuan bahagian fungsian jualan. Yang pertama, memastikan dapat mencapai sasaran jualan. Yang kedua ialah memahami perlindungan hak pengguna. Yang ketiga, dapat mengetahui dan memahami perundangan perniagaan. Yang keempat, dapat memujuk pengguna untuk terus membeli produk ataupun perkhidmatan yang disediakan. Dan yang kelima, dapat menyediakan khidmat pelanggan kepada pelanggan yang mempunyai masalah. Seterusnya peranan bahagian fungsian jualan adalah yang pertama, menyediakan jualan bersemuka ataupun secara atas talian. Yang kedua, dapat menjawab pertanyaan pelanggan. Peranan yang seterusnya menyediakan sebut harga barang ataupun produk. Dan yang keempat, bersedia untuk memberikan rundingan harga mengikut terma jual beli. Yang kelima, menyediakan khidmat teknikal kepada pelanggan. Yang keenam, dapat merancang pada masa membuat promosi yang berkesan. Dan seterusnya, mengemas kini rekod pelanggan. Baik, seterusnya bahagian yang terakhir yaitu bahagian fungsian khidmat pelanggan. Bahagian ini adalah perkhidmatan tambahan yang berterusan semasa menyampaikan produk ataupun perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Mari kita lihat tujuan bahagian fungsian khidmat pelanggan. Sudah pasti yang pertama, menyediakan perkhidmatan yang baik kepada pelanggan. Yang kedua, bekerja berkemahiran berkomunikasi dan berkelayakan untuk memegang jawatan ini. Peranan bahagian fungsian khidmat pelanggan. Yang pertama, menyediakan pakar yang boleh memberikan nasihat kepada pelanggan. Yang kedua, bahagian pakar ini pula boleh menjawab semua pertanyaan dan masalah yang berkaitan dengan produk ataupun perkhidmatan.